أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Saat yang tetap berlaku itu, apakah dia sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu? Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tentang sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu? Saat itu ialah hari kiamat. Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat yang menggemparkan dan mengharu-birukan itu. Maka masing-masing menerima azab dunianya. Adapun Samud, yakni kaum Nabi Saleh, maka mereka telah dibinasakan dengan petir yang melampaui batas kedahsyatannya. Adapun Ad, kaum Nabi Hud, maka mereka telah dibinasakan dengan angin ribut yang kencang yang melampau-lampau kencangnya. Yang diarahkannya menyerang mereka 7 malam 8 hari terus menerus. Kalaulah engkau menyaksikannya, maka engkau akan melihat kaum itu bergelempangan mati, seolah-olah mereka batang-batang pohon kurma yang tumbang dan lompang. Dan yang demikian, dapatkah lagi engkau melihat sisi-sisi mereka yang masih hidup? Dan selain dari mereka datanglah Firaun dan orang-orang yang terdahulu daripadanya, serta penduduk negeri-negeri yang telah ditunggang balikkan dengan melakukan perkara yang salah, iaitu masing-masing mendurhakakan pada Rasul yang diutuskan oleh Tuhan mereka. Lalu Allah menyeksakan mereka dengan azab yang sentiasa bertambah. Ayat-ayat yang kita baca pada hari ini adalah permulaan surah Al-Haqqah. Al-Haqqah ialah hari kiamat, hari yang benar-benar berlaku. Al-Haq yang benar-benar berlaku. Surah ini termasuk dalam surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah, yang bertujuan untuk menguatkan akidah, keimanan Nabi dan sahabat-sahabatnya yang memulakan perjuangan di Makkatul Mukarramah ketika tidak ada negara, tidak ada kerajaan, untuk menguatkan keazaman dan semangat mereka menyampaikan Islam daripada Allah Ta'ala yang sangat benar. Disuruh mereka bersabar, bertahan, meneguhkan perjuangan dengan janji-janji semangat
janji-janji yang benar. Di antaranya ialah surah Al-Haqqah yang disebut di dalamnya perkara-perkara akidah, khususnya akidah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, beriman kepada adanya hari kiamat. Jangan ingat dunia ni selama-lama. Macam manusia lah juga, ada ajal mati. Pohon kayu ada ajal mati juga. Binatang yang besar pun ada ajal mati juga. Begitulah dunia ini, alam ini, langit dan bumi. Ada ajalnya dengan berlakunya kiamat yang mesti berlaku. Dan Allah menyebut surah ini dengan kisah perjuangan nabi-nabi yang menentang kaumnya. Kaum-kaum yang menentang Nabi itu dibinasakan oleh Allah dalam sekelip mata. Sebelum berlakunya hari kiamat, Allah Ta'ala tunjuk kiamat yang kecil. Dihukum kaum-kaum yang melawan Allah Ta'ala. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, dan lain-lain lagi. Bila tiba masa Allah Ta'ala nak jatuhkan hukuman, jatuh hukumannya. Walau kuasa besar macam mana pun, tumbang, rebah, jatuh, hancur, berkecai. Tak boleh bertahan. Dan Allah menyebut tentang hari kiamat. Orang-orang yang beriman bersama-sama dengan Rasul mendapat kebahagiaan. Orang-orang yang kufur melawan Allah dan Rasul mendapat kecelakaan. Dan Allah menegahkan di dalam surah ini tentang Quran dan pelantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita kena percaya, beriman kepadanya dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Dimasukkan Al-Haqqah ialah hari kiamat. Kalangan ulama mengatakan daripada al-haq, yang benar. Kiamat adalah hari yang benar berlaku dengan nyata, tak boleh diragui, tak boleh disyak. Bukan saja berlaku, bahkan perkara-perkara yang ada di dalamnya juga adalah benar. Di antaranya syurga dan neraka adalah benar. Bukan saja manusia dihidupkan, mereka dibicarakan di hadapan Allah. Allah membuat keputusan mengikut perangai, keyakinan, amalan masing-masing di atas dunia. Yang beriman dimasukkan ke syurga, yang tak beriman dimasukkan ke dalam neraka. Itu adalah hak. Perkara yang benar-benar berlaku sebagaimana hari kiamat adalah benar-benar berlaku, kita mesti meyakininya. Dan Allah menyebut kisah umat zaman dulu yang melawan Allah sebagai amaran kepada kaum yang kemudian daripadanya jangan lawan Allah Ta'ala. Kadzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah. Telah mendusta kaum Samud dan kaum Ad dengan berlakunya hari kiamat. Kaum Samud ialah kaum Nabi Saleh alaihi salam yang diberi kepandaian boleh memahat batu yang keras, bukit yang besar. Dipahatnya dijadikan bangunan-bangunan yang indah, yang kukuh dan kuat, tahan banjir, tahan ribut, tahan gempa bumi. Itu mengikut anggapan mereka, kuat sangat. Kaum Samud. Kaum Ad pula kaum yang gergasi, yang besar daripada manusia yang lain berkali ganda, yang boleh mengangkat batu, boleh mendirikan bangunan-bangunan tinggi pencakar langit. Bangunan tinggi ini bukan zaman sekarang. Zaman dulu sudah ada bangunan-bangunan tinggi ini.
Kaum Ad pernah mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Kaum Samud diletakkan di antara Syam dan Hijaz. Syam ialah Palestin, Syria, Lebanon, sebahagian Jordan. Itu Syam. Hijaz ialah negeri-negeri Arab Saudi hari ini. Negeri kaum Samud ialah di antara Madain, Saleh dengan Jordan. Itu kawasan negeri kaum Samud. Mereka yang melancong boleh melihat kawasan itu masih ada lagi bangunan-bangunan daripada batu besar, bukit yang dipahat, menandakan kisah Quran adalah benar. Kaum Samud, kaum Ad itu kaum Samud. Kaum Samud ialah di antara Hijaz dengan negeri Syam. Kaum Ad di antara Oman dengan Hadramaut. Kawasan padang pasir, bukit berpasir, kawasan pasir semua. Di situ ada tamadun kaum Ad yang mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Allah Ta'ala menyebut satu persatu. Fa amma Samud fa uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Samud, mereka dibinasakan dengan taghiyah. Ada ulama mengatakan taghiyah ni ialah dengan petir yang lebih daripada hadnya. Suara yang terlalu kuat, yang tak mampu ditahan oleh telinga, pecah. Gendang telinga pecah, jantung pun pecah. Terlalu kuat suaranya, gempanya. Duduklah dalam bangunan kukuh macam mana tak ada apa. Tuhan jadi lebih daripada benteng-benteng pertahanan mereka yang mereka buat itu. Ada ulama mengatakan taghiyah dengan makna dosa-dosa yang melampaui batas. Mereka melakukan dosa yang melampaui batas. Ada ulama mengatakan taghiyah ialah pemimpin, ketua yang mengepalai menyembelih unta mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Rakyat-rakyat yang menyokongnya dibinasakan sama. Pemimpin yang memberi pandangan, yang mengarahkan unta mukjizat yang diminta oleh mereka. Mereka kata, Saleh, kalau mu rasul sungguh, sila tunjuk mukjizat. Nabi Saleh pun diberi mukjizat. Berdoa pada Allah Ta'ala, batu yang besar tu beranak seekor unta. Mana ada batu beranak unta? Mereka kena mukjizat sangat. Jangan kacau unta ni, biar dia makan mana-mana. Jangan kacau. Mu pegang unta, tapi unta ni tak boleh sekat. Allah Ta'ala uji mereka. Unta yang diberkati mendapat berkat pada mereka. Nabi Saleh ajak mereka beriman kepada Allah. Mukjizatnya unta ni, aku jadi rasul. Tak mau ikut Nabi Saleh. Bila ada mukjizat, ikutlah rasul ni. Di sinilah manusia ni, dia nak tengok benda pelik pun nak ikut. Ada benda pelik pun tak ikut juga. Ini umat zaman dulu, samalah juga hari ni pun. Kalau Tuhan beri benda pelik pun dia tak ikut juga. Nak pitih juga, nak benda juga, nak senang juga, lupa hari akhirat. Merasakan seolah-olah ikut Islam ni tak senang. Ikut Islam ni puyuk nasi diliku. Ikut Islam ni tak boleh makan kedarah. Ikut Islam ni tak boleh macam-macam. Berasa begitu. Ini ujian. Sudahlah mereka tak mau ikut, lawan Nabi Saleh. Mereka buat keputusan sembelih unta Nabi Saleh. Unta mukjizat disembelih. Lalu mereka menyembelih unta itu. Sebaik saya mereka sembelih, Allah Ta'ala binasakan ketuanya dan rakyat yang menyokong dan mengikutnya, dibinasakan sama. Yang selamat ialah yang beriman kepada Allah. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad, tadi Samud. Kaum 'Ad ialah kaum Nabi Hud. Kaum 'Ad satu kaum yang gergasi, yang besar tubuh badannya,
Kita pun tak ukur, Tuhan kata besar-besar lah. Duk belawang pula, berapa depa, berapa setua, berapa depa, duk belawang dalam kitab. Dah dia apa ikut tu bukan urusan. Berapa depa tu. Macam pergi bilang tiang sedik lah. Pergi Mekah berapa tiang sedik. Bukan orang suruh bilang tiang sedik, suruh buat ibadat. Suruh buat ibadat. Pergi bilang berapa pintu. Ini ada juga hal ni dalam kitab ni. Berapa depa, berapa setua, berapa depa, kaum Ad ni, berapa depa, duk bahas habak tu. Kita bahas ni, kaum Ad ni yang besar, gagah. Mendirikan bangunan yang tinggi, boleh hakak batu, sehingga mendirikan bangunan pencakar langit. Tapi mereka kufur, mengerjakan maksiat. Mereka lawan Nabi Hud. Allah binasakan mereka. Birihin sarsarin. Dengan angin. Ada ulama mengatakan angin yang sejuk, yang membakar. Sejuk tapi membakar. Sebagaimana membakarnya api yang bernyala. Angin yang sejuk, yang membakar, yang membinasakan mereka, yang menghancurkan mereka, yang lebih daripada ukuran angin biasa. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma. Allah Ta'ala perintah angin tu meniup kaum Ad 7 malam dan 8 hari. 7 malam 8 hari Allah Ta'ala perintah supaya ditiup oleh angin ini. Ada ulama mengatakan bermula dengan hari Ahad sampai hari Jumaat, sampai hari Sabtu, hari Ahad balik. Hari Ahad dan sampai hari Ahad 8 hari. Mari hari Ahad, pagi hari Ahad sampai petang hari Ahad. 7 malam 8 hari. Ada ulama mengatakan pagi Jumaat sampai hari Jumaat. Mengikut Wahab bin Munabbih, Yahya bin Salam. Yahya bin Salam ialah seorang ulama tabi'in yang mengarang kitab Al-Amwal, Al-Kharaj, kitab yang berkait dengan percukaian dalam Islam. Sistem keuangan dalam Islam. Dikenali dengan Al-Kharaj Yahya bin Adam. Yahya bin Salam, ulama yang terkenal, dan Wahab bin Munabbih mengatakan bahawa hari Rabu turun air Rabu yang disebut di sini husuma, dalam keadaan yang betul menerus tak berhenti, yang menghapuskan mengikut sukatan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi membinasakan mereka semuanya. Yang kafir dibinasakan. Fataral qauma fiha sar'a, maka engkau lihat kaum yang zalim, yang jahat itu mati bergelempangan. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seolah-olah mereka batang tamar yang mati, yang kosong. Batang tamar yang mapuh, puluh pun tak ada, berketok-ketok. Tunggu-tunggu yang tercabut, yang kosong. Begitulah Allah membinasakan kaum Ad yang dianggap besar, gagah. Tuhan turunkan angin, meniup mereka dengan angin. Dengan angin saja. Kamu gagah sangat, Tuhan beri dengan angin je. Mereka bergelempangan laksana batang-batang tamar yang kosong. Macam batanyo kosong lah. Orang Melayu dah erti batang tamar, batanyo. Batanyo yang kosong, yang repuk dalam dia tu. Batanyo repuk dari mana? Begitulah Tuhan jadikan kaum Ad. Mereka bertulang langgang, berterbangan, ditiup oleh angin yang kuat. Fahal tara lahum min baqiyah, maka adakah engkau lihat ada lagi saki-baki bagi mereka? Mereka dibinasakan oleh Allah dengan sepenuh-penuhnya selama 7 malam 8 hari. Wa jaa Fir'aunu, dan datang pula Fir'aun.
Wa man qablahu, dan siapa yang sebelum Fir'aun. Wal mu'tafikatu bil khati'ah, dan kaum Lut, iaitulah mu'tafikat. Mu'tafikat ialah kampung-kampung negeri nak kaum Lut. Kampung Sab'ah, Sa'rah, Amrah, Duma dan Sadum. Sadum kampung yang besar, yang telah membawa kejahatan, dosa, maksiat yang besar melawan Allah Ta'ala. Begitulah juga nasib yang menipu Fir'aun dan bala tenteranya, ditenggelamkan oleh Allah. Walaupun tenteranya berjuta bala tenteranya. Bangunannya piramid yang dapat kita lihat di Mesir hari ini, piramid ataupun ahram. Satu-satu bata dia besar lori, besar trailer. Kita bata panjang jekah. Ni bata dia besar trailer. Besar lagi pun ada. Yang dipahak-pahak berseri. Macam mana akad? Adalah halak dia tu. Menunjukkan tamadun awal. Hebat. Bukan tamadun sekarang ni saja. Bila mereka lawan Allah Ta'ala, mereka dibinasakan oleh Allah. Begitulah juga kaum Lut dibinasakan oleh Allah dengan dilingkup negeri mereka. Tuhan suruh malaikat diberi angkat negeri dia. Negeri dia angkat, sebuah negeri. Daripada lapis yang paling bawah di tanah dia angkat, dilingkupkan. Masih ada lagi kesan dia, iaitulah di Laut Mati. Dikenal dengan Laut Mati di Jordan, yang airnya terlalu masin, ikan tak boleh hidup, ikan tak boleh hidup. Laut Mati ini. Kemudian garam dia banyak. Tanah dia tanah lapis bawah. Tanah bumi yang lapis bawah. Tuhan tunjukkan kawasan yang dianggap paling rendah di atas muka bumi. Kaum yang dibinasakan oleh Allah. Bila Nabi dan sahabat-sahabat dia nak pergi ke Tabuk, Nabi lalu ke negeri kaum Samud, negeri kaum Nabi Saleh. Bila lalu, telaga dia masih ada lagi, rumah-rumah masih ada. Dah sahabat Nabi ramai beribu tentera, macam-macam jenis lah ada. Dia ambil air lah, ambil air dalam telaga, ambil air lalu buat uli gandum. Lalu Nabi larang. Nabi kata, kalau kamu lalu di negeri yang kaum yang dibinasakan oleh Allah, lalu cepat-cepat, lalu dengan khusyuk, dengan insaf, dengan takut pada Allah Ta'ala. Jangan minum air dia, Nabi kata. Gandum yang sudah diuli itu jangan makan, bagi makan unta. Ini kita ambil buat ubat dah. Aja ni tak betul sungguh. Lambat jumpa benda pelik, ambil buat ubat lalu. Pergi cari buat ubat, pergi Laut Mati, ambil buat ubat. Negeri yang Nabi suruh kita takut pada Allah Ta'ala. Jangan ambil berkat daripada negeri yang macam ni. Nak ambil berkat dengan air Zam-Zam, ambil berkat dengan air lain, dengan bekas Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, bukan kesan kaum yang dilaknat. Fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadahum akhdatar rabiyah. Maka mereka semua itu, kaum Samud, kaum Ad, kaum Fir'aun, kaum Lut dan lain-lain lagi, mereka semua adalah mereka yang derhaka terhadap Rasul Tuhan mereka, yang diutuskan oleh Tuhan mereka, yang derhaka. Fa'akhadahum akhdatar rabiyah. Lalu Allah mengambil mereka dengan ambil yang lebih daripada yang mereka mampu pikul, yang mereka boleh mempertahankan diri mereka. Mereka boleh pertahan diri tebal mana, Tuhan beri lebih lagi. Tak boleh lawan. Allah Ta'ala, peristiwa ini menjadi pengajaran kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka ikutlah Nabi, ikutlah Quran, ikutlah ajaran Nabi. Jangan tunjuk sombong sangat. Kerana aku ni kaya, askar aku ramah, polis aku ramah, tentera aku ramah, tak apalah tak ikut Islam pun, aku boleh bertahan. Boleh bertahan sampai bila-bila. Tuhan jadikan tempoh lama tu untuk bertaubat. Bukan kekuatan dia, Tuhan beri tempoh lama
untuk mereka yang lawan Islam ni supaya mereka bertaubat. Lama pula tu tak bertaubat juga, Tuhan jatuhkan hukuman. Tak boleh nak sekat. Hari kiamat dibicarakan, senara kejahatan dia panjang. Jangan ingat, aku panjang umur. Panjang umur senara jahat panjang. Waktu senara kejahatan dia yang panjang, dalam umur dia yang panjang. Masuk neraka pun layak, terima hukuman di atas dunia pun layak. Oleh kerana itu belum mati, kita kena bertaubat dulu kalau buat salah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Fa idza nufiqa fis suri nafqatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Maksudnya, sesungguhnya kami tatkala air bah melampaui hadnya serta menenggelamkan gunung ganang, telah mengangkut serta menyelamatkan nenek moyang kamu ke dalam bahtera Nabi Nuh yang bergerak laju pelayarannya. Kami lakukan yang demikian untuk kami menjadikan peristiwa itu satu penglihatan bagi kamu dan untuk didengar serta diambil ingat oleh telinga orang-orang yang mahu menerima pengajaran. Kemudian ketahuilah bahawa apabila ditiup sangkakala dengan sekali tiup dan bumi serta gunung ganang diangkat dari tempatnya, lalu dihancurkan keduanya dengan sekali hancur, maka pada saat itu berlakulah hari kiamat dan terbelahlah langit. Lalu menjadilah ia pada saat itu reput dan runtuh. Sedang malaikat-malaikat ditempatkan mengawal segala penjurunya. Dan arah Tuhanmu pada saat itu dipikul oleh 8 malaikat di atas malaikat-malaikat yang mengawal itu. Ayat yang pertama daripada ayat yang dibaca ini menyambung peristiwa umat yang melawan Allah dan melawan Rasulnya dibinasakan oleh Allah. Setelah disebut kaum Fir'aun, kaum Ad dan Thamud, disebut kaum yang terdahulunya, iaitulah kaum Nabi Nuh, merupakan kaum yang pertama yang melawan Allah, melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Selepas 1000 tahun diwafatkan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam dan 1000 tahun selepasnya manusia dalam keadaan beriman kepada Allah. Selepas masuk tahun yang ke-2000 berlakulah kekufuran, melantik Tuhan yang lain daripada Allah, yang pertama dalam sejarah manusia. Lalu Allah melantik Rasulnya Nuh alaihi salam. Maka Nuh menjadi Rasul yang pertama yang berjuang menentang golongan Al-Malak. Al-Malak ialah pemimpin-pemimpin, banyak orang, bukan seorang, yang menjadi ketua menyesatkan kaum, menyesatkan manusia daripada jalan Allah. Allah beri tempoh 1000 tahun Nabi Nuh
dia lanjutkan usianya. Berdakwah selama 950 tahun. Panjang umur Nabi Nuh. Sehingga golongan yang pertama mati. Naik pihak yang kedua pula anak dia. Mati pula kafir. Naik anak pula cucu, kafir juga. Bila mari anak, beritahu ke cucu, hak ni hak sesak, ayah tak kira dulu. Begitulah kerasnya mereka lawan Nabi Nuh alaihi salam. Allah Ta'ala memberi tempoh 950 tahun ataupun 1000 tahun kepada mereka untuk bertaubat. Tinggallah yang beriman dengan jumlah yang sedikit. Ada riwayat mengatakan 25 orang. Ada riwayat mengatakan 80 orang. Maka Allah mewahyukan kepada Nuh mendirikan kapal bahtera. Kali yang pertama orang tengok bahtera. Sebelumnya tidak ada lagi kapal didirikan. Mereka persendakan Nabi Nuh alaihi salam yang membuat kapal. Buat apa, bangunan pasal apa begitu? Nabi Nuh memberi amaran akan datang hukuman Allah. Ayat ini menyatakan setelah datangnya hukuman Allah, inna lamma taghal ma'a hamalnakum bil jahiliyah bil jariyah. Sesungguhnya apabila kami telah angkatkan air, tinggikan air ke parasnya mengatasi bukit, mengatasi tempat mereka berpijak, mereka tak boleh berpijak lagi, semuanya ditenggelamkan, tak ada yang selamat, termasuk anak Nabi Nuh, isteri Nabi Nuh yang tidak beriman ditenggelamkan oleh Allah. Orang yang paling hampir tak beriman ditenggelamkan oleh Allah. Hamalnakum fil jariyah, kami tanggungkan kamu, hamalnakum, kami tanggungkan kamu fil jariyah, dalam kapal yang bergerak, kapal yang berjalan. Kami tanggungkan kamu, khususnya Nuh dan anak-anak Nabi Nuh yang merupakan bapa yang kedua kepada manusia, iaitulah Sam, Ham dan Yafis. Daripada 3 orang anak inilah lahirnya manusia baru. Manusia baru, dilahirkan manusia baru. Yang lain tak ada zuriat, begitulah mengikut riwayat para ulama. Manusia yang ada pada hari ini dilahirkan daripada anak-anak Nabi Nuh alaihi salam. Itu maksud ayat ini. Kami tanggungkan kamu wahai seluruh manusia, yakni ayah-ayah kamu, anak-anak Nabi Nuh, fil jariyah, dalam kapal yang berjalan, linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udunun wa'iyah, wa ta'iyaha ataupun wa ta'yaha, boleh dibaca dengan 2 bacaan, maknanya serupa. Itu khilaf para ulama. Yang masyhurnya wa ta'iyaha udunun wa'iyah, kami jadikan peristiwa ini sebagai satu pengajaran. Satu pengajaran yang perlu diambil iktibar, yang dipelihara oleh telinga yang mendengar untuk mengambil pengajaran. Ini pengajaran. Telinga yang mendengar, mengambil pengajaran, jadikan pengajaran. Telinga yang degil tak jadi apa. Sekarang Allah Ta'ala tunjukkan taupan yang berlaku di Amerika. Amerika adalah kuasa besar dunia. Bandar New York, bandar yang paling besar dalam dunia, kerajaan yang paling kaya, tenggelam. Sudah banyak yang mati, tak boleh menyelamatkan diri. Itu contoh yang terkini yang disiarkan di seluruh dunia hari ini. Bila Allah Ta'ala turunkan perintahnya, tidak ada kuasa besar yang boleh menahan. Kaum Nuh ditenggelamkan, tinggal mereka yang beriman saja. Yang kafir dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah peristiwa yang berlaku dalam dunia. Fa idza nufiqa fis suri nafkhatun wahidah, maka apabila ditiupkan sangkakala, satu tiupan sahaja.
Iaitulah tiupan untuk melakukan hari kiamat, yang ditiup oleh malaikat Israfil, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya meniupnya sekali saja. Tiupan yang pertama untuk melakukan hari akhirat. Wa humilatil ardu wal jibal, lalu diangkat bumi dan langit. Bumi diangkat, bukit-bukit bukau gunung ganang diangkat sekali. Pecah, tercabut segala bukit, segala gunung ganang yang besar, tercabut, terbang. Bumi pun diangkat. Padukkata dakkatan wahidah, maka dihancurkan sekaligus. Dihancurkan sekaligus bumi, bukit bukau yang ada di atasnya. Bahkan di sana ada ayat menyebut termasuklah lautan-lautan yang ada di atasnya. Semuanya dihancurkan. Fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah, maka pada hari itu berlakulah hari kiamat. Hari kiamat yang dijanjikan oleh Allah berlaku. Sekiranya kita baca kisah-kisah dalam Quran berkenaan umat zaman dulu, benar cerita Fir'aun, ada bekas Fir'aun di Mesir. Cerita kaum Ad, ada bekas kaum Ad di Ahqaf, di antara Uman dan Hadramaut. Kaum Samud, ada bekas kaum Samud di antara Saudi, Jordan dan Syria. Kaum Lut, ada bekas kaum Lut di Jordan, ada bekas dia. Peninggalan kaum yang dibinasakan oleh Allah, betul. Begitulah hari kiamat yang akan berlaku, betul juga sebagaimana Quran menyatakan. Wang syaqqatis sama'u fahiya yawma idzin wahiyah, maka pecahlah langit, langit yang besar pada bumi. Langit, bumi duduk di bawahnya laksana pasir di padang. Besarnya langit itu. Langit yang besar itu pun hancur, lemah. Langit tak mampu untuk berdiri dengan sendirinya, dibinasakan. Wal malaku ala arjaiha, dan para malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Bila langit sudah dibinasakan, malaikat berterbangan di kelilingnya. Tak boleh, tak ada tempat duduk malaikat. Duduk di hujung-hujungnya. Malaikat tak boleh duduk. Langit sudah tak ada. Tempat dia duduk dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Maka mereka berada di hujung-hujungnya. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan menanggung aras Tuhanmu. Aras yang berada di atas langit yang ketujuh ditanggung oleh malaikat yang dikatakan jumlahnya 8. Khilaf ulama, ada mengatakan 8 pasukan malaikat, ada yang mengatakan 8 malaikat yang menanggung. Itu dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. 8 ke 8 pasukan ke, malaikat menanggung aras Tuhan, singgah sana Tuhan, yang menandakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ditanggung oleh malaikat. Arah ni dipelihara oleh Allah dengan pemeliharaannya. Ini sebelum daripada tiup sangkakala yang berikut, yang menghidupkan manusia, yang akan kita baca seterusnya. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ya. 18. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه
فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. Maksudnya, dan pada hari itu kamu semua dihadapkan untuk dihisab. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi kepada Allah dari perkara-perkara kamu yang tersembunyi. Maka sesiapa yang diberikan menerima kitab amalnya dengan tangan kanannya, maka ia akan berkata dengan sukacitanya kepada sesiapa yang ada di sisinya, nah, bacalah kamu akan kitab amalku ini. Sesungguhnya aku telah mengetahui dengan yakin bahawa aku akan menghadapi hitungan amalku pada hari yang ditentukan. Maka dengan itu beradalah dia dalam kehidupan yang senang lenang lagi memuaskan, di dalam syurga yang tinggi derajatnya. Buah-buahnya dekat untuk dipetik. Mereka dipersilakan menikmatinya dengan dikatakan, makan dan minumlah kamu akan makanan dan minuman sebagai nikmat yang lazat dan baik kesudahannya, dengan sebab amal-amal soleh yang telah kamu kerjakan pada masa yang lalu, yakni di dunia. Adapun orang yang diberikan menerima kitab amalnya dengan tangan kirinya, maka ia akan berkata dengan sesalnya, alangkah baiknya kalau aku tidak diberikan kitab amalku dan aku tidak dapat mengetahui akan hitungan amalku. Alangkah baiknya kalau kematianku di dunia dahulu menjadi kematian pemutus yang menamakkan kesudahanku tidak dibangkitkan lagi. Harta kekayaanku tidak dapat menolongku sedikit pun. Kuat kuasaku dan hujah-hujahku untuk membela diri telah binasa dan hilang lenyap dariku. Lalu diperintahkan kepada malaikat penjaga neraka, tangkaplah orang yang berdosa itu serta belenggulah dia, kemudian bakarlah dia dalam neraka jahim. Selain dari itu, masukkanlah dari dalam lingkaran rantai besi yang ukuran panjangnya 70 hasta dengan membelikkannya kebadannya. Sesungguhnya ia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar, dan ia juga tidak menggalakkan dirinya dan orang-orang lain memberi makanan yang berhak diterima oleh orang-orang miskin. Setelah diceritakan tentang berlakunya hari kiamat, langit dan segala kawasannya hancur lebur. Bumi yang kecil juga hancur lebur. Bukit buka dan gunung ganang berterbangan macam habuk, apatah lagi manusia. Lautan yang luas dileburkan semuanya, hancur. Langit, bintang-bintang cakrawala hancur lebur. Inilah peristiwa yang wajib berlaku, yang wajib kita beriman kepadanya. Bahkan hari ini Allah Ta'ala tunjuk sikit gempa bumi, tsunami, gempa bumi, ribut taupan, kuasa besar tak boleh tahan. Itu baru sikit. Kiamat ni seluruhnya hancur lebur, semua jadi matikan oleh Allah.
Malaikat berkeliling, duduk di hujung-hujung langit, tak ada langit untuk nak duduk lagi. Kemudian Allah Ta'ala kembalikan kejadian semula yang dikenali dengan alam kiamat. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu, hari kiamat itu, dibentangkan segala amal manusia untuk dibicarakan. Kamu akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Diajar pada kita hari ini, tiap-tiap orang ada malaikat yang catat apa saja dia cakap, apa saja dia buat. Kecuali dia ngega, dia tidur. Dia ngega, tidur, dia gila. Itu dimaafkan. Adapun yang tak gila, yang tak tidur, dicatat semua oleh malaikat. Catat amal ibadat dia, catat makan minum dia, catat pakaian dia yang dia pakai, harta yang dia cari kerja buat, catat hal politik dia, hal ekonomi dia, apa tindak tanduk dia, semua ditulis oleh malaikat dengan detail. Satu persatu tak ditinggal sedikit pun. Kemudian dirakamkan pada kulit-kulit dia. Kulit dia merakamkan segala apa yang dia buat. Kerana Tuhan nak jadikan bukti pada hari kiamat. Tangan dia bercakap, kaki bercakap, kulit dia bercakap. Hari ini kita tengok tali kaset. Bukan saja cakap, gambar pula. Itu baru sikit ilmu. Tuhan ilmu dia tak terhingga. Yauma idzin tu'radun. Pada hari itu dibentangkan semua amalan. La takhfa minkum khafiyah. Tidak tersembunyi sedikit pun. Tak boleh disembunyikan oleh orang yang menyembunyi. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Maka adapun orang yang diberi kepadanya kitab amalnya dengan tangan kanannya, iaitulah mereka yang mengerjakan amal yang baik, yang beriman, yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, yang beriman. Diberi kepadanya suratan amal dengan tangan kanan. Fayaquluha umqra'u kitabiyah. Setelah dia melihat suratan amalnya, penuh dengan kebaikan, penuh dengan pahala, dosa-dosanya diampun oleh Allah. Fayaquluha umqra'u kitabiyah. Lalu dia berkata, mari bacalah kitab amalku ini, kerana terlalu gembira. Tunjuk korang, sila baca. Hari ini kita tengok budak-budak ambil surat keputusan periksa. Ini keputusan di padang mahsyar. Lebih dahsyat, Tuhan gambarkan. Lalu yang mengambil surat dengan tangan kanan berkata, ha umu, mari cepat. Ini ha umu, mari segera. Iqra'u kitabiyah. Bacalah suratan amal aku ini. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin. Perkataan zanna dalam bahasa Arab asalnya perkataan aku sangka. Tapi sangka hari kiamat adalah sangka yang benar, bukan sangka syak lagi. Aku yakin dan aku tahu anni mulaqin hisabiyah. Aku telah menemui hisab aku, amalan aku yang tidak menakutkan, amalan yang baik yang diterima oleh Allah Ta'ala. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Maka dia yang menerima suratan amal itu berada dalam kehidupan yang diradai. 'Ishatin radiyah, kehidupan yang diradai, mardiyah, yang diradai, mendapat keredaan Allah, dan dia sangat redha dengan balasan yang diberi oleh Allah. Disebut oleh Nabi SAW 'ishatin radiyah itu, innahum ya'ishuna fala yamutuna abada, wa yasihuna fala yamraduna abada, wa yan'amuna fala yarawna bu'san abada, wa yashibuna fala yahramuna abada.
Mereka hidup tidak mati selama-lama. Mereka sihat tidak sakit selama-lama. Mereka bernikmat tidak susah selama-lama. Dan mereka muda selama-lama, tidak tua lagi. Ini dia hari kiamat. Itulah aisyatin mardiyah, hidup yang diredai oleh Allah selama-lamanya. Fi jannatin aliyah, di dalam syurga yang besar. Syurga yang besar, yang hebat, yang besar, disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Orang yang paling rendah syurganya pada hari kiamat, setelah dia masuk syurga, Tuhan suruh dia fikir mau nak apa lagi. Lalu dia pun fikir Tuhan beriak dia fikir tu. Tuhan kata fikir lagi. Dia fikir lagi. Tuhan kata fikir lagi. Dia fikir lagi. Tuhan kata fikir lagi. Ya Allah, ya Tuhan, aku tak boleh nak fikir dah. Ini yang paling rendah nikmat syurga. Qutufuha daniyah, di mana segala yang dia kehendaki, buah-buahan, makanan, minuman, boleh dicapai dengan mudah. Sama ada masa dia berdiri, masa dia duduk, masa dia tidur berjerenggeng. Semua makanan itu, semua nikmat boleh dia ambil dengan mudah. Kulu washrabu hani'a, makanlah kamu dan minumlah kamu dalam keadaan yang tenang, yang sedap, yang penuh dengan nikmat. Bima aslabtum fil ayyamil khaliyah, dengan apa yang telah lalu di atas dunia dulu, kamu mengerjakan amal-amal yang baik. Ini semua Tuhan kata, kerana kamu mengerjakan amal yang baik di atas dunia. Inilah balasan yang aku beri pada hari ini, kata Tuhan kepada mereka. Fa amma man utiya kitabahu bishimalih, dan ada pun orang yang diberi kepadanya suratan amal dengan tangan kirinya, iaitulah mereka yang jahat, yang kafir, yang jahat, tak percaya pada Tuhan, tak percaya pada Rasul yang dilantik oleh Tuhan. Dia beri suratan amal dengan tangan kirinya. Dia serah suratan amal dengan tangan kiri. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Bila dia tengok suratan amal itu penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa, lalu dia berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Mudah-mudahan aku tak terima surat ni. Aku tak terima suratan amal ini. Aku tak mau terima dia. Tapi tak mau terima tak boleh. Surat tu ikut dia. Sama dengan dia. Nak ambil kot tangan kanan tak boleh. Ambil ke tangan kiri juga. Walam adri ma hisabiyah. Aku tak tahu apakah hisab amalku ini. Dia sudah berasa buruk padanya, kerana dia banyak mengerjakan amal yang jahat di atas dunia dulu. Aku tak tahu apalah jadi hisabnya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai mudah-mudahan aku mati, kata dia. Mati lebih baik. Jadi tanah sama dengan menatang. Matilah lebih baik. Ini ucapan dia. Ma aghna anni maliyah. Harta aku tak boleh buat apa-apa. Hari ini ada harta beliung harta. Siapa beliung harta? Beliung ni 1,000 juta tu makna beliung. Hak tu nak tahu beliung tu bukan sibur tu. Beliung ni 1,000 juta. RM1, RM10, RM100, RM1,000, RM10,000, RM100,000, sejuta, 1,000 juta, itu beliung. Hak lebih lagi triliun. Lebih lagi. Ma aghna anni maliyah. Harta aku tak boleh nak buat apa dah. Banyak harta, terlalu banyak, tak boleh menolong aku. Hilang. Halaka anni sultaniyah. Habis hujah aku dan habis kuasa aku. Sultaniyah, sultan. Sultan ni sultan lah.
Sultan mana orang yang paling berkuasa? Yang paling kuat hujah dia, tak boleh hujah dah, tak boleh nak lawan. Semua tulisan amal tu betul belaka, tak boleh nak tolak. Tak boleh nak tolak dah. Yang ada kuasa, kuasa tak boleh tolong dia. Sultan yang paling besar, presiden yang paling besar, kuasa yang paling besar, pemimpin kuasa besar, tak boleh tolong dia, tak boleh menyelamatkan dia. Kalau sultan, pemimpin yang kuasa besar tak boleh tolong dia, macam mana dia nak tolong pengikut-pengikut dia? Pengikut-pengikut dia pun sama dia lah juga. Sama dia. Disebut dalam ayat yang lain. Yawma nad'u kullu unasin bi imamihim. Faman utiya kitabahu bi yaminihi. Fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ingatlah, hari kami panggil manusia dengan pemimpin dia dan suratan amal dia. Ayat ni lebih jelas lagi. Dengan suratan amal dan pemimpin yang dia ikut di atas dunia. Barang siapa yang diberi kepadanya suratan amal dengan tangan kanan, dia tidak dizalimi walaupun sedikit. Tuhan mesti balas. Barang siapa yang buta pikiran dia, buta pahaman dia di dunia, di akhirat menjadi lebih buta lagi. Atas dunia dak erti nak mikir, sebab nak pitih berdoa, nak ke benda berdoa, tak boleh nak mikir. Bila tengok benda tak ada, tak tahu nak nilai mana baik mana buruk, asal boleh benda sudah. Maka mereka ni dah hari akhirat lebih buta dan lebih sesat lagi. Halaka anni maliyah, punah aku dengan sebab kekuasaan ini. Kekuasaan tak boleh tolong aku, harta tak boleh tolong aku, hujah tak boleh tolong aku, tak ada hujah, tak boleh nak jawab. Khuduhu faghulluh, Allah Ta'ala berfirman, khuduhu, tangkap dia, faghulluh, dan belenggukan dia, summal jahim masalluh, kemudian bakar dia dalam neraka, bakar dalam neraka. Summa fi silsilatin darwaha sab'una zira'an fasluku, ikat dia dengan rantai 70 hasta. Rantai 70 hasta. Rantai akhirat ni bukan macam rantai dunia. Ada ulama kata satu macam rantai jatuh di dunia terbakar habis. Rantai dia. Ada ulama kata bukan sahaja dia belenggu luar dia, dia masuk dalam dubur, masuk tubik ke hidung, masuk kok mulut, tubik kok dubur dia, belenggu tu, belenggu dia 70 hasta, dililit-lilit dengan rantai. Innahu kana la yu'minu billahil azim, sesungguhnya dia ni, Tuhan kata, tak beriman dengan Allah yang maha besar. Tak percaya ke Allah. Percaya juga, percaya sikit sangat, tak percaya sungguh. Bila nak mati baru percaya, bila susah macam Firaun baru percaya. Masa senang tak percaya. Tak percaya Tuhan beri rezeki, tak percaya Tuhan yang beri pangkat, tak percaya Tuhan yang beri hidup dan sihat. Duduk percaya orang duduk beri, Tuhan tak nampak. Memang dia tak nampak Tuhan, kerana mata hati dia tak nampak, akal dia tak boleh memikir. Yang boleh memikirnya semua daripada Tuhan. Kita nampak orang beri, itu adalah hamba Allah. Tuhan jadi alat untuk beri kita. Hakikat yang beri Allah Ta'ala. Kalau boleh pitih banyak, boleh beri makanan banyak, tak jadi rezeki, ubuh dalam mulut mutah semula. Boleh baju molek, tak boleh nak pakai, panasang. Macam-macam Tuhan jadikan. Tuhan jadikan begitu. Kalau jadi rezeki, hak jauh pun mari. Payah orang nak percaya di sini. Payah nak percaya. Innahu kana la yu'minu billahil azim, sesungguhnya adalah dia tak beriman dengan Allah yang maha besar. Di sana ada orang yang jahil, dia tak ngaji langsung, tak pernah buat ibadat, penuh dengan dosa, tapi percaya pada Allah. Ada orang jenis begitu, tak ada ilmu. Disebut dalam hadis,
Dalam hadis kursi, Nabi menceritakan ada seorang manusia dan yang sepertinya pada hari kiamat dibicarakan di hadapan Allah, lalu dia serah pada suratan amal. Dia buka suratan amal penuh dengan kejahatan, tak ada baik langsung. Tersandar dia, lembek lutut, bertokak dengan tangan ke belakang. Tuhan tanya dia, wahai hamba aku, betul ke membuat dosa ni? Dia kata betul Tuhan, dia ikhlas. Bukan jenis tak ikhlas, hak atas dunia tak ikhlas juga di akhirat. Saya tak buat, tangan dia cakap, kaki dia cakap, tambah lagi saksi. Tak boleh nak lari. Hak ni dia mengaku betul membuat dosa. Betul wahai Tuhan, saya buat dosa sungguh. Ke malaikat salah tulis, takut malaikat aku salah tulis. Dok saya buat sungguh. Dia mengaku saya buat sungguh. Fikirlah takut ada membuat apa-apa hak baik. Tak ada. Tak ada dah ingat hak dia buat baik. Tuhan kata ada semudah ingat. Lalu dibawa surat yang kecil yang ditulis padanya la ilaha illallah. Tak ada Tuhan yang sebenar malaikat Allah. Dia percaya hak tu sikit je. Dia pun buka surat ada la ilaha illallah. Ditimbang Tuhan kata. Dia kata, ya Tuhanku, nak timbang macam mana lah. Surat ni berjala macam memandang, penuh dengan jahat. Ni surat kecil je, nak timbang tak boleh. Tak boleh nak timbang. Tuhan kata, pergi, engkau tidak dizalimi pada hari ni. Lalu dibawa, letak surat yang jahat penuh dengan kejahatan. Dia letak la ilaha illallah. Tiba-tiba berat la ilaha illallah. Lalu hamba ni dibawa ke syurga. Dibawa ke syurga. Ini satu cerita lagi. Kita jangan megah dengan amal kita. Disebut dalam satu hadis yang lain, di kalangan umat zaman dulu ada seorang yang kata ke kawan dia, mu ni jahat, mu ni ahli neraka. Dia kata ke saingan dia, mu ni ahli neraka ni, dah ada masuk syurga dah mu. Dia baik sangat. Lalu Tuhan matikan keduanya. Tuhan panggil dua-dua ni menghadap Tuhan di alam barzakh. Tuhan tanya, apa hakmu? Yang mu kata dia masuk neraka ni, apa hakmu? Mu ke yang menentukan orang ni masuk neraka? Tuhan tanya dia boleh nak jawab. Ini bukan hakmu, hak aku yang menentukan. Lalu Tuhan perintah, hak baik sangat tadi, Tuhan kata malaikat ambil budak neraka. Tuhan perintah hak kata masuk neraka, budak dalam syurga ni. Boleh berlaku macam-macam. Jangan main-main. Jangan kita berbangga dengan amalan kita. Jangan kita melekehkan orang lain. Kerana kehidupan ini penuh dengan ujian. Tuhan kata yang masuk neraka ni, innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya dia tidak beriman dengan Allah yang Maha Besar. Dia antara sifat dan perangainya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak menggalakkan untuk memberi makan pada orang miskin. Kedekut pahit pula. Sudahlah dia ni tak beriman kepada Allah, kedekut pula dengan kesenangan dia. Ini perangai dia. Dan tidak menggalakkan orang lain tolong orang miskin. Ini di antara sifat yang ada pada diri mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Tuhan beri hidayah pada kita dalam menghadapi kehidupan dunia untuk mengerjakan amal soleh dengan iman yang ikhlas dan mendapat keredaan dia. Wallahu a'lam.